姐妹们平安，我们开始今天下午的团契我们来唱一首诗歌。姐妹kita mulai persekutuan setiap hari Rabu. Mari kita angkat satu puji-pujian. Mari ibu-ibu kita menaikkan pujian mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dalam surga, tolong kami agar melalui firman hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala kami di dalam kesulitan, di dalam tekanan yang kami alami. Berkatilah kami biar kami boleh memahami firman-Mu, dan Tuhan menolong hamba-Mu sebagai pembicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian dalam bahasa Mandarin. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇第23篇，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。
在我弟人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，是我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Ibu-ibu, saudara-saudari, saat ini kita mengalami kesulitan besar di dalam hidup kita. 在我们的生命里面，我们目前遇到很大的困难。 COVID-19 benar-benar membuat kehidupan banyak orang itu tidak mengalami kesulitan. COVID-19 使我们的生活真的面临困境。 Saya mendapati ada orang yang akhirnya hidup dalam kekhawatiran. 我就看见有些人开始忧虑， Mereka berpikir, aduh gimana ya kalau saya kena? Aduh gimana ya kalau saya harus di rumah sakit? 他们就想，假如我得到这个问题，假如我要进医院怎么办呢？ Sebagian dari kita mungkin hidupnya dipenuhi oleh kebosanan. 也许有很多的人觉得开始厌烦了， Aduh, aku disuruh anak-anak di rumah terus, gak boleh keluar-keluar. 孩子们不给我们出去， Bahkan kalaupun keluar, aku di mobil saja, gak boleh 就 keluar. 算说跟着他们出去，我也在汽车里面不能够出来。 Ada mungkin di antara kita yang hidupnya itu penuh kekurangan. 有些人可能在缺乏当中， Bagi pendapatan dari pasangan berkurang dan semakin berkurang. 配偶的收入也减少。 Lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup ini di tengah-tengah kesulitan? 那么在困难当中，我们怎么样生活呢？ Alkitab memberikan begitu banyak bagian untuk kita bertahan dalam kesulitan. 圣经里面有很多的教训，告诉我们要坚持。 Kali ini kita melihat dalam Mazmur 23. 今天我们要看诗篇23篇， Tuhan adalah gembalaku, hidupku takkan kekurangan. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menyadari, dan Mazmur ini merupakan pengalaman Daud berjalan bersama dengan Allah. 这是大卫与神同行的一篇诗。 Daud mengingat bagaimana Allah menolongnya waktu ia menjadi gembala domba. 大卫还记得，当他做牧羊人的时候，神怎么样与他同在。 Ia menghadapi singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. 他为了要保护他的羊群，要面对狮子啊、熊啊。 Daud mengingat Allah yang menuntunnya menjadi seorang raja. 大卫记得神怎么样引导他， Dan Allah tetap menuntunnya walaupun ia mau dibunuh, dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh mertuanya Saul. 虽然他的岳父扫罗王要追杀他，但是神仍然与他同在。 Daud tidak takut bahaya karena gada dan tongkat Allah yang menghibur Daud. 因为有上帝的杖、上帝的竿安慰他。 Bahkan waktu Daud dikejar anaknya Absalom dan Absalom mempermalukan ayahnya, Daud tidak membalas. 甚至于当他的儿子亚撒龙背叛他的时候，大卫没有报仇。 Mengapa? Karena Daud itu menundukkan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada sang gembala, yaitu Allah sendiri. 为什么他不报仇呢？因为他把他的生命交给他的牧者，就是耶和华上帝。 Daud sadar bahwa ia tetap raja yang diurapi oleh Allah. 大卫深深知道他是上帝所膏立的王。 Allah mengurapi Daud dengan minyak melalui Samuel. 上帝借着撒母耳用油膏抹他。 Daud sadar Allah masih berada bersama-sama dengan dia. 大卫知道神仍然与他同在。 Di tengah-tengah dosanya dan kelemahannya, seperti dosanya dengan Bathsheba dan membunuh Uria, 在他软弱甚至他犯罪的时候， Allah tetap menuntun Daud dan membuat Daud bertobat. 上帝仍然与他同在，带领他悔改。 Tidak heran di dalam berbagai pengalaman-pengalaman ini, Daud berseru, Tuhanlah gembalaku, hidupku takkan kekurangan. 所以我们不奇怪，在这篇诗里面，他说：“上帝使我躺卧在青草地上。” Walaupun ia menghadapi kesulitan, dikejar mau dibunuh, 虽然他面对困难，生命被追索， walaupun ia juga dipermalukan oleh anaknya sendiri, 虽然他的儿子羞辱他， ia mendapatkan kekuatan spiritual dari Allah.
他从神得到灵里面的力量， Ia mengalami pertumbuhan sifat dalam hidupnya. 他在品格上得到这个品格的发展。 Jadi hidupku takkan kekurangan bukan berbicara tentang harta dunia, 我并不只缺乏，不是单单讲到世上的财物， bukan bicara jabatannya seorang raja, 不是讲到一个王的地位， bukan bicara dia memiliki begitu banyak teman-teman petinggi, 不是讲到他有很多有高地位的朋友。 Di ayat terakhir pun ditutup bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya Daud, kebajikan atau dalam bahasa Inggris kebaikan dan belas kasihan Tuhan tetap hadir dalam hidupnya. 在这篇诗的最后，他还说，他一生一世必有恩惠慈爱随着他。 Daud menanti-nantikan masa di mana ia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 他等候永远与神同在。 Jadi waktu kita melihat Mazmur 23, ini merupakan Mazmur yang penuh dengan pengalaman Daud berjalan bersama dengan Allah. 当我们读诗篇23篇，我们就知道这是大卫经历上帝的状况。 Kita sendiri pun memiliki gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. 我们也有耶稣基督做我们的牧者， Gembala yang mencari kita yang tersesat. 就是寻找我们这些人的牧羊人、牧者。 Gembala agung kita menderita dan mati bagi kita 我们的大牧人耶稣基督为我们死， untuk menebus dosa-dosa kita. 为的要救赎我们的罪。 Paulus di dalam surat di dalam Roma 5 ayat 8, 保罗在罗马书5章第8节说， Roma 5 ayat yang ke-8, 保罗在罗马书第5章第8节这么说。 Paulus menuliskan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 在5章第8节，保罗这样说，章第8节，唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死。 Kita mengingat kisah dari Yesus di mana seorang gembala meninggalkan ke-99 dombanya hanya untuk menyelamatkan satu domba yang tersesat. 耶稣基督在他100只羊的比喻里面说到，那个牧人为了要救一只迷失的羊，他暂时先放下99只。 Dombanya yang salah kok dan cuma satu, kenapa gembala harus mencarinya? 其实那个迷失的羊只有一只，也是他自己的错。 Yesus pun mencari kita yang terhilang. 纵然如此，耶稣还寻找， Tidak ada satu orang pun yang tidak ia selamatkan dalam pilihannya. 在他所拣选的人当中，他拣选许多的人。 Apakah kasih Allah hanya berakhir di kayu salib? Tentu tidak. 上帝的爱是不是在十字架上就结束呢？当然不是。 Gembala kita itu tidak hanya mencari yang terhilang dan menyelamatkan kita, tapi ia juga memberikan penuntun, yaitu Roh Kudus. 我们的好牧人不但是救我们，而且他也借着圣灵来引导我们。 Roh Kudus disebutkan Yesus sebagai pribadi Allah 耶稣说，圣灵就是神， yang ia berikan bagi setiap orang percaya 他把圣灵赐给每一位相信他的人， untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita 让圣灵在我们里面教导我们， dan mengingatkan kita akan firman Allah yang kita pelajari. 圣灵也在我们里面提醒我们所学习过的真理。 Apakah kita mengalami hal tersebut? 我们是否经历这一点呢？ Mazmur 23 ini merupakan Mazmur pengalaman Daud berjalan bersama dengan Allah. 诗篇23篇是大卫与神同行的经历。 Daud menyadari walaupun ia raja dan memiliki dunia, 大卫感受到，虽然他是国王，他拥有他的世界， walaupun Daud memiliki harta yang tidak ada habisnya, 虽然他有很多的财富， walaupun dia memiliki kuasa yang hampir tidak ada batasnya, 虽然他有非常大的权柄，可以说是无限的。 tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Israel waktu dipimpin oleh Daud. 因为当大卫执政的时候，没有一个仇敌能够胜过他。 Alkitab menuliskan anak-anak buahnya disebut pahlawan.
圣经说，他跟随他的人都是勇士， Wah, dan kesetiaan anak buahnya sangat luar biasa. 他的部下非常的忠心。 Ada momen di mana waktu Daud ngomong ingin minum air yang ada di dalam Bethlehem, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Daud, pahlawan anak-anak buahnya ini menerjang perbatasan musuh hanya untuk mau mengambil air bagi Daud. 有一次大卫非常口渴，他很想喝水，他的部下听了以后，马上就闯进这个敌人的营宅里面，为大卫取水。 Daud tidak memerintah mereka, dia hanya sekedar ngomong, aku pengen minum air yang ada di Bethlehem, dari sumur di Bethlehem. 大卫并没有叫他的部下去拿水，他不过说我很口渴， Anak-anak buahnya setia. 但是他的部下非常爱他，忠心于他。 Tapi Daud sadar bahwa walaupun dia memiliki semuanya itu, hanya Allah lah yang dapat menjadi gembalanya. 虽然这一切他拥有这一切，但是他知道最重要的，他有上帝， Hanya Allah lah yang dapat menuntun hidupnya. 只有神能够引导他的生活。 Nah ibu-ibu, apakah kita mengalami apa yang Daud alami? 姐妹们，我们是不是经历大卫所经历的呢？ Apakah kita menjalani hidup bersama dengan Allah? 我们是不是与神同行呢？ Apakah kita memang pernah atau bahkan sering mengalami tuntunan Allah dalam hidup kita? 我们是不是常常经历到上帝的引导呢？ Apakah memang kita sungguh-sungguh meyakini dan bisa berseru, Tuhan, Engkau adalah benar, Tuhan Engkau benar-benar gembala. 我们是不是能够很深深的相信，并且说耶和华是我的牧者？ Saat fisik kita semakin turun, 当我们的体力越来越衰败的时候， ya mungkin ada di antara kita yang didiagnosa ada tumor atau kanker, 也许有人被诊断说他有癌症， mungkin syaraf kita sudah mulai tidak benar, tangan kita mulai bergetar, kita tidak bisa berdiri terlalu lama. 也许我们的神经有一点衰弱，我们的手会发抖，我们不能够站得太久， Kekuatan mata menurun, stamina menurun. 我们的眼睛的视力减少，我们的体力也减少。 Mungkin di antara kita juga mengalami konflik keluarga yang berkepanjangan dan gak selesai-selesai sampai saat ini. 也许我们当中有人家庭里面有问题、有纠纷， Udah menemukan rupanya suami ada simpanan wanita lain. 也许有的丈夫发现有的太太发现丈夫有外遇， Atau mungkin kita menemukan dan mengalami suami yang tidak mau terlibat dalam mengasuh anak, dia nggak peduli. 或者是有一些人的丈夫对管孩子的事情他一点也不参与。 Mungkin di antara kita ada yang memiliki pendapatan tetapi kok berkurang ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan. 也许我们的家庭的需要没有得到满足， Ada anak-anak yang mengabaikan kita, mungkin ada di antara kita anak-anak itu memberontak kepada kita. 也许有些人儿女不理他，甚至于反抗他。 Mungkin kita mengalami, kita juga melakukan begitu, memiliki kesulitan dalam hal sifat. Kita mudah marah, dan kalau nggak marah, kepala itu sakit. 或者是我们有些人脾气不太好，没有生气，假如不生气，我们就会头痛。 Mungkin kita terjebak dalam kecanduan belanja atau kecanduan nonton drama, film. 或者是我们落在一种的嗜好里面，很喜欢买东西，很喜欢看电视的连续剧。 Mungkin kata-kata kita itu mudah sekali melukai orang lain. 也许我们的话还容易刺伤别人。 Mungkin kita mengalami kekhawatiran, semakin tua gimana ya, anak-anak nggak ada yang berhasil. Siapa yang bisa mendukungku nanti saat aku tua? 或者是当我们年纪越来越大的时候，很担心，因为孩子不能够抚养我们。 Kita menemukan anak-anak kita menikah dengan pasangan yang tidak seiman. 或者是我们的儿女与不同信仰的人结婚。 Mungkin anak kita bahkan ada yang ateis atau dia mungkin Kristen tapi udah nggak mau lagi ke gereja. 或者是我们的孩子是无神论没有信主，或者是小时候去过礼拜，现在不管他的信仰了。 Di tengah-tengah semua kesulitan itu, 在这一切的困难， bisa jadi kesulitan itu memang ditimbulkan oleh orang-orang di luar kita. 这些困难也许是由别人引起来的。 Mungkin ada sebagian kesulitan yang akhirnya kita tuai
karena kita tidak taat akan Tuhan semenjak masa muda. 也许有一些困难，是因为我们在年轻的时候，因为不顺服上帝，所以在我们年老的时候，我们好像吃这个苦果。 Di tengah-tengah itu semua, apakah ibu-ibu saat ini mau membiarkan Tuhan menuntun jalan kita? 在这一切的经历当中，我们是不是愿意让神来牵引、来引导我们呢？ Daud memiliki semuanya. 大卫拥有一切， Daud pun memiliki begitu banyak dosa. 但是他也犯了好些罪， Tapi Daud setia terus untuk mencari Tuhan. 但是他忠心一直寻求上帝。 Setiap kali sewaktu ia dikonfrontasi akan dosanya oleh Samuel, ia bertobat. 当他的罪恶被指责的时候，他悔改。 Tuhan berbicara melalui Samuel untuk menuntun hidup Daud. 上帝借着他的先知来引导大卫， Kita juga sama. 我们也一样。 Apakah kita peka akan suara gembala agung melalui orang-orang di sekitar kita? 我们对于神对我们所说的话，接着别人对我们所说的话，我们是不是有一个敏感的心？ Melalui firman Tuhan yang ibu-ibu baca di rumah. 接着我们所读的圣经， Melalui rohaniwan atau hamba Tuhan yang berkhotbah. 借着神的仆人的讲道， Itu tandanya bahwa Tuhan masih mau menuntun kita ke jalan yang benar. 那表示说上帝还是要引导我们走在义路上面。 Mintalah tuntunan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. 让我们求主带领我们， Meminta ampunlah dan minta juga tuntunan saat kita hidup saat kita sekarang masih hidup dalam dosa-dosa kita. 让我们悔改，在我们有生之年，我们求主带领我们的人生， Alamilah Allah, alamilah tuntunannya, 让我们经历上帝，经历他的带领。 sehingga kita bisa berkata dengan yakin seperti Daud berkata di dalam Mazmur 以 20. 至于我们很肯定的能够跟大卫一同说： Tuhanlah gembalaku, hidupku tak akan kekurangan. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Dan kita akan menemukan ibu-ibu kekuatan spiritual yang melimpah. 我们如此做，我们就会经历到上帝属灵的能力。 Kita akan diberikan semangat untuk tetap melangkah. 上帝要把这个精神力量赐给我们，继续往前走。 Tuhan akan membentuk sifat-sifat kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. 上帝要塑造我们，让我们能够像我们的主耶稣。 Tuhan adalah gembala kita. 耶和华是我的牧者。 Saat kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan Sang Gembala, 当我们愿意让这个牧者牵引我们的时候， maka hidup kita tak akan kekurangan. 我们就不致缺乏。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa, tolong kami untuk boleh mengalami Engkau sebagai gembala kami. 天父帮助我们能够经历你，成为我们的牧者。 Tuhan, tolong kami agar kami mau menundukkan diri dan membiarkan diri kami dituntun oleh Engkau. 帮助我们要顺从主，被主所引导。 Ada begitu banyak kesulitan yang sudah terjadi ya Tuhan. 我们的生命有很多的困难， Kami mungkin harus menabur, kami harus menuai dosa-dosa ketidaktaatan kami dari masa muda kami. 也许我们年轻的时候，我们所撒的种子是不顺从的，所以我们现在要收割。 Ada keputusan-keputusan yang kami ambil yang tidak sesuai kehendak-Mu. 有一些的决定不合神的旨意， Dan sekarang kami menerima akibatnya. 我们现在也许受到这个后果。 Tuhan, ampunilah kami. 神啊，求你饶恕我们， Tolong kami agar mau kembali kepada Engkau 帮助我们能够回到主的面前， dan membiarkan diri kami dituntun oleh Engkau. 让神来牵引我们， Tuhan, tolong kami agar bisa mengalami Engkau sebagai gembala kami. 帮助我们能够经历你做我们的牧人。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求主帮助， Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。姐妹们，我们再来唱一首诗。我是主羊，第14首，在我们七团契里面的诗歌。Ibu-ibu, cemeh-cemeh, kita nyanyi nomor 40, Aku Dobanya di buku nyanyian wilayah. Nyanyi Mandarin satu kali, nanti nyanyi Indonesia satu kali ya.